Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama di India khasnya mengadakan debat dengan golongan ini, yakni golongan Qadiani, dan alhamdulillah dapat mengalahkan mereka di semua tempat. Di samping dikarang buku-buku dan risalah berkenaan dengannya untuk menyedarkan umat Islam betapa bahayanya ajaran Qadiani atau Ahmadiyah itu. Apabila timbulnya ajaran sesat ini, ulama-ulama India telah bangkit menentang dengan sekeras-kerasnya. Walaupun ajaran sesat ini mendapat perlindungan daripada penjajah Inggeris, para ulama yang tidak berkuasa memerintah tidak menyerah kalah. Mereka lawan ajaran Qadiani dengan berdebat. Ajaran ini untuk mengelirukan orang, mereka namakan juga dengan Ahmadiyah, nama yang menarik, padahal dia adalah ajaran yang menyesatkan. Ulama-ulama juga mengarang kitab-kitab, risalah-risalah untuk menolak ajaran Qadiani. InsyaAllah kita akan mendedahkan sebahagian daripada kesesatannya untuk menjadi peringatan kepada kita dan bahan untuk menentang mereka dan orang-orang yang sepertinya. Di antara kesesatannya ialah, yang pertama, dalam perkara ketuhanan, dia telah menyamakan Tuhan dengan makhluknya, di mana dia menyatakan bahawa Allah itu bersembahyang, berpuasa, tidur dan jaga, menulis betul dan salah, berjisim dan berjuzuk, bersetubuh dan mempunyai anak dan lain-lain. Wal'iyadha billah. Wal'iyadha, bukan wal'iyadu, pada atas. Wal'iyadha billah. Kerana menjadi maf'ulul mutlaq kepada a'udhu iyadhan billah. Wal'iyadha billah. Dia mohon perlindungan yang sungguh-sungguhnya dengan Allah. Di mana antara kesesatan dia ialah dalam perkara i'tiqad. Dia menyamakan Tuhan dengan makhluk, padahal wajib bagi Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sepertinya sesuatu pun, yang disebut oleh mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala menyalahi bagi segala yang baru, tidak sama dengan makhluknya. Tetapi ajaran Qadiani telah meletakkan sifat-sifat makhluk bagi Allah Ta'ala, padahal mustahil bagi Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Barang siapa yang menyatakan Allah sama dengan makhluk, jadi kafir, murtad, bukan Islam lagi. Yang kedua, dalam perkara kenabian, mereka menafikan bahawa Rasulullah SAW itu adalah penyudah nabi-nabi dan rasul-rasul. Bahkan menurut kata mereka, nabi itu sentiasa ada. Termasuklah penipu besar Ghulam Ahmad Al-Qadiani, dan ada lagi rasul selepasnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu itu salah dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Al-Ahzab ayat 40. Artinya, Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah itu maha mengetahui segala sesuatu.
Ayat ini menerangkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah penutup nabi-nabi dan rasul-rasul. Tidak ada lagi nabi selepas Muhammad SAW. Disebut di dalam riwayat yang mutawatir, sebagaimana disebut dalam Quran, bahawa rasul-rasul di zaman dahulu memberitahu kepada umat masing-masing bahawa Allah Ta'ala akan menzahirkan Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman dizahirkan oleh Allah. Dan Nabi akhir zaman ini menjadi penutup kepada Nabi-Nabi. Dan memang nyata dan jelas Allah Ta'ala utuskan Nabi kita Muhammad SAW. Selepasnya manusia diberi ilmu oleh Tuhan. Mereka berbagai-bagai alat yang menjadikan dunia yang besar ini boleh dihubung dengan cepat. Maka cukup dengan seorang Rasul saja. Dalam keadaan dunia boleh berhubung dengan cepat dengan alat-alat moden. Cukup dengan seorang Nabi saja. Maka nyata Muhammad SAW adalah penutup Nabi-Nabi. Dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat ilmu yang berbeza dengan mukjizat Nabi-Nabi zaman dahulu. Dia beri perkara-perkara luar biasa dalam perkara benda ataupun yang dapat dilihat dengan mata di masa itu, seperti tongkat Nabi Musa alaihissalam, seperti Nabi Sulaiman boleh memerintah burung yang terbang di udara, jin. Nabi Daud boleh melembutkan besi. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit yang tidak boleh diobat oleh ahli perubatan. Adapun Nabi Muhammad SAW, di samping beberapa mukjizat, dia beri satu mukjizat yang paling besar, mukjizat ilmu, iaitulah Al-Quranul Karim. Mukjizat yang kekal sehingga hari ini, sehingga tidak ada siapa yang boleh mencabarnya. Semua ilmu-ilmu dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim, termasuk ilmu yang diharamkan, ilmu sihir disebut dalam Quran. Allah Ta'ala mengharamkan sihir. Macam-macam ilmu ada dalam Quran. Sama ada ilmu yang berkait dengan akidah, yang berkait dengan syariat, yang berkait dengan akhlak, yang berkait dengan sains dan teknologi. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Ayat-ayat asas kepada semua ilmu di sini menandakan Quran adalah mukjizat Nabi akhir zaman. Tak boleh dipertikaikan lagi. Tetapi Pokok Qadiani ini mendakwa ada lagi Nabi lepas Nabi Muhammad, termasuklah Ghulam Ahmad, yang bohong, yang penipu, yang bodoh. Bukan seorang yang cerdik, yang bodoh, yang fikiran dia tak apa betul, tapi boleh ada orang ikut dia. Pasal apa? Ada pitih. Ada pitih, orang putih boleh pitih. Ini dia. Kerana pitih ni jadi punuh lah, jadi punuh, jadi rosak orang. Orang bodoh pun boleh ikut pasal boleh pitih. Ini jadi satu masalah kepada dunia. Mereka mendakwa bahawa Ghulam Ahmad didatangi oleh malaikat Jibril, padahal peribadinya tidak patut didatangi oleh malaikat Jibril. Dengan tidak segan-segan pula, Ghulam Ahmad mengaku bahawa dia adalah Rasul yang paling afdal dan lebih daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain, termasuk Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Ghulam Ahmad juga menghina Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Ini di antara kesesatan ajaran dia. Yang ketiga, mendakwa bahawa Ghulam Ahmad menerima wahyu dan kitab dari malaikat Jibril, di mana kitab itu dinamakan Al-Kitabul Mubin, padahal kitab itu penuh dengan kebodohan dan susunan ayat yang lentang pukang. Ghulam Ahmad memberitahu malaikat datang menemuinya dengan rupa seorang pemuda Inggeris, pemuda orang putih. Pengikutnya mendakwa bahawa kedudukan Ghulam Ahmad dengan Nabi Muhammad SAW sepertilah kedudukan Nabi Harun kepada Nabi Musa alaihissalam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini di antara kesesatan dia. Yang keempat, penganut Qadiani. Qadiani itu salah saja lagi tu. Ya alif. Qadiani. Penganut Qadiani mendakwa bahawa daerah Qadian, tempat lahirnya Ghulam Ahmad,
adalah tanah suci yang lebih mulia daripada Makkah dan Madinah. Kedudukan seperti tanah haram yang perlu dilakukan ibadat-ibadat menghormatinya. Ini satu lagi kesesatan dia. Mendakwa Qadian di Punjab, India lebih baik pada Mekah dan Madinah. Padahal Mekah dikenali dengan Ummul Qura, ibu kepada seluruh negeri yang ada dalam dunia. Dikenali bukan saja dalam Quran, bahkan mengikut kajian ilmu sains pada hari ini, di mana ahli-ahli sains telah mengambil tanah dan batu yang ada di Mekah. Bila dibuat kajian secara sains, didapati tanah dan debu batu di Mekah adalah paling tua daripada seluruh dunia. Di sini menandakan bahawa Mekah adalah Ummul Qura. Kemudian ahli-ahli sains juga buat kajian bahawa bumi Mekah itu paling tebal daripada seluruh dunia. Kalau berlaku gempa bumi, negeri lain hancur lebu, Mekah tak hancur lagi, kerana paling tebal sekali dalam dunia. Batunya paling tua, paling keras, dan tanahnya paling tebal. Ini mengikut kajian sains. Dan nyata Nabi Ibrahim alaihissalam membawa puteranya Ismail berhijrah ke Mekah, dan Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah. Ini diakui bukan sahaja oleh orang Islam, bahkan oleh penganut agama lain daripada Islam, mengakui akan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun mereka menyeleweng selepas itu, mereka jadi belok, jadi macam-macam celaru dengan berhala, tetapi mereka mengakui kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ulama Ahmad ini membodohkan orang. Yang kelima, yang dikatakan haji menurut pegangan mereka ialah berhimpun di bandar Qadian.